Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, apa khabar semua? So macam mana dah riadah selawat kita? Dah berapa selawat hari ni? So hari ni Ifa sekarang ni jam 9.45 pagi. Ifa kejap lagi ada kelas pukul 10. So sekarang ni masih lagi berada dalam kereta sebab hari pun hujan. Kelas pun tak start lagi. Sementara tu Ifa settlekan 1000 selawat untuk hari ni, insyaAllah. So pada kawan-kawan, jangan lupa untuk kekal berselawat setiap hari, okey? Sebab hidup kita ni hanyalah sementara. Berjanjilik, kita dah sampai ke penghujung hidup kita. So semoga kita dapat syafaat Rasulullah nanti, okay? So hari ni Ifa rasa macam nak share something lah di sebalik amalan selawat kita kan, yang kita buat hari-hari, yang insyaAllah kita sama-sama istiqamah. Ada juga satu Ifa tertarik dengan satu surah yang banyak dan sangat-sangat besar manfaat dan fadilatnya. Dan insyaAllah kalau kita amalkan setiap hari, insyaAllah kita akan dapat keberkahan daripada surah ni. Dan Ifa pasti ramai orang dah tahu pasal surah ni, dan mungkin di antara kita tu memang dah mengamalkan surah ni masa daripada kita kecil-kecil lagi. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa. Macam Ifa sendiri pun tahu pasal surah ni, tapi bila kita meningkat usia kan, kita lupa. Dan suddenly Ifa terbaca dia punya fadilat, keistimewaan, keajaiban dia memang sangat-sangat luar biasa. So Ifa nak kongsi. Okay, so surah tu adalah surah Insyirah, ataupun kita panggil juga dengan surah Alam Nashrah. Okay, so mesti ramai yang dah tahu macam mana nak baca dia kan. So kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra allazi anqadha zahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra fa iza fa'ta fansab wa ila rabbika farrab. Ifa minta maaf kalau ada tersalah bacaan, tapi inilah suatu surah yang tersimpannya, terkandung manfaat yang sangat hebat, di mana surah ni adalah surah yang berbentuk ataupun memberi kelapangan untuk hidup kita. Kelapangan hati, kelapangan fikiran, kelapangan jiwa. Masa Ifa kecil-kecil lah kan, Ifa teringat bila kita ada cikgu share, dia kata kalau kita rasa macam gugup, ataupun kita rasa berdebar, ataupun kita rasa gemuruh, untuk menenangkan hati kita, ataupun kita nak buat persembahan apa-apa dekat kelas ke apa, pentas, baca surah ni supaya hati kita lebih tenang. Sebabnya surah ni memang dia memberikan kelapangan dalam hidup kita. Okay, so surah ni sebenarnya ada makna tersendirilah. So ayat yang pertama dalam surah ni berbunyi, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad, serta mengisikannya dengan iman dan hidayah serta petunjuk. So daripada ayat yang pertama pun kita boleh tahu bahawa surah ni sangat istimewa. Okey, di mana melalui ayat yang pertama ni, Allah telah membersihkan jiwa baginda Muhammad dari segala perasaan cemas sehingga beliau langsung tidak berasa gelisah dan susah hati di atas segala kerisauan, serta seperti keras kepala kaumnya yang tidak mahu mengikuti ajarannya. So ini Nabi Muhammad pun mengamalkan surah ni, di mana untuk dia melapangkan hati di saat dia rasa gundah, rasa cemas bila pengikut-pengikutnya masih lagi belum menjadi pengikutnya lah masa tu kan. So kalau kita tengok satu persatu ayat tu, memang terkandungnya fadilat ataupun kelebihan tertentu lah. Memang sangat-sangat hebat dan luar biasa surah ni. Jadi Ifa tak nak share satu persatu makna dia, korang boleh tengok sendiri. Tapi Ifa cuma nak share kelebihan bila kita amalkan surah ni. Okay, so fadilat
surah Al-Insyirah ni, kalau kita baca ketika kita dalam kesulitan, salah satunya kita boleh dipermudahkan segala urusan kita. So bila kita rasa macam kita ada masalah, kita rasa terbeban, kita rasa cemas, kita rasa takut, so kita cuba baca surah ni, insya-Allah Allah akan tenangkan hati kita. Allah akan permudahkan urusan kita. Yang kedua, terhindar daripada masalah dan sentiasa positif. Itu yang paling penting. Kita nak sentiasa, fikiran kita ni sentiasa positif. Okay, seterusnya, kelebihan bila kita baca surah Al-Insyirah ni, kita akan bertambah rajin untuk beribadah. Sebab apa? Kelebihan surah Insyirah ni, dia menghilangkan rasa jemu dan untuk mengajar hati kita untuk terus istiqamah dalam setiap amalan kita, menghindari rasa malas lah. Okey. Yang keempat, kita diberikan kekayaan dan terhindar daripada kesempitan hidup. Ini yang memang ramai orang nak, sentiasa hidup senang, kaya, keluar daripada kesempitan hidup, kan? Okey. Seterusnya, dia makbulkan segala hajat. Ini semua bergantung kepada Allah lah. Macam mana dia nak memberi kita punya hajat. Tapi dengan cara insya-Allah bila kita amalkan surah ni, insya-Allah dapat mempermudahkan hajat. Berapa kali nak baca surah ni? Okey. Personally, macam Ifah sendiri, Ifah just baca berapa yang Ifah terlintas setiap hari. Contohnya Ifah baca 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ifah tak ada specific amount untuk Ifah baca setiap hari. Cuma ada sesetengah orang dia memang mengamalkan. Okey, contohnya dia amalkan 10 kali, 11 kali ataupun 100 kali. Terpulang kepada diri masing-masing. Cumanya sebaik-baiknya kita amalkanlah, walaupun berapa pun. Terutama sekali bila kita dilanda musibah ke, kita berada dalam keadaan kesempitan ke, kita berada dalam keadaan masalah ke, cuba amalkan surah ni, insya-Allah untuk bantu kita keluar daripada permasalahan kita tu. Okay, so itu saja perkongsian Ifah untuk hari ni. Ifah harap sangat dapat memberi sedikit manfaat lah kepada orang ramai, kepada semua yang menonton channel Ifah, video Ifah ni. Dan untuk kita sama-sama, di samping kita konsisten istiqamah berselawat setiap hari, jangan lupa juga kepada amalan-amalan lain. InsyaAllah dapat membantu hidup kita untuk jadi lebih baik lagi. Okay, so terima kasih semua pada terima kasih semua pada semua yang support Ifah. Maaf tau sebab Ifah cakap laju-laju sebab Ifah nak masuk kelas. Ifah dah nak masuk kelas. Okay, so insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, bye-bye.